Soalan yang kedua iaitulah membaca Yasin pada malam Jumaat atau surah Al-Kahfi. Ini soalan yang panjang lebar yang tak pernah tamat, berzaman-zaman kurun, tak pernah habis perbincangannya, dan tak ada siapa yang mungkin boleh bercakap satu pendapat lalu orang suruh follow, tak ada. So jadi bagi saya sebagai orang awam, kita perlu menilai kalau kita nak naikkan maqam kita dalam ibadah, elok kita membaca pendapat-pendapat yang pelbagai itu, ya. Kalau kita rasa kita mampu faham setiap penghujahan, alhamdulillah, kita bolehlah buat keputusan untuk diri kita at least. Tapi kalau kita baca-baca tak faham, tinggalkan je lah. Tak sampai maqam kamu nak buat keputusan lalu nak menghukum seseorang yang berpendapat begini dan yang begitu. Belum sampai tahap. Sebab bila kita buat keputusan hukuman ke atas seseorang, ilmuwan atau bukan ilmuwan, dengan benar atau salah, sedangkan kita sendiri tak cukup untuk faham penghujahan pendalilan yang telah terpampang di hadapan mata. Kalau yang tak ada depan mata tu satu hal lah. Ini depan mata pun tak boleh nak faham lah. Dah tertulis, apa benda ini, tak faham. So macam mana kita dianggap layak untuk memberikan pendapat dalam bab itu? Macam kita lah, kalau orang tanya kita, boleh tak kita buat satu flyover, kita buat tebal besi dia begini-begini, pakai simen tahap begini-gini, boleh tak lori 80 tan naik atas ni? Boleh tak? Tanya kita nak bagi jawapan tak? Macam mana nak bagi jawapan? Kita matematik pun fail. Contoh kan, matematik tambahan lagi fail. So tak reti kira apa benda pun, tiba-tiba tak boleh, satu lori je betul je. Sedap dia. Siapa buat 2 lori? Haram. Tuan-tuan, tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, orang awam ni, tuan-tuan kena pandai seni yang kita kena ada. Kalau tak faham dalil, seni tuan-tuan adalah memahami ilmuwan. Tuan-tuan kena pilih ilmuwan, tengok hujah dia, tengok rujukan dia. Tapi kadang-kadang ada juga ilmuwan yang rujukan pun ditipu juga. Itu yang masalah tu tuan-tuan. Hanya ilmuwan saja yang mengetahui penipuan dan jenayah akademik ini tuan-tuan. Jadi makin susah lah. Maka sebab tu tuan-tuan, selain daripada tuan-tuan tengok rujukan dia, kadang-kadang nota kaki hadis Sahih Bukhari, padahal nipu je. Bukan dalam Sahih Bukhari, tapi dalam Adabul Mufrad. Lain. Kitab Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari juga, tapi kitab itu darjatnya tak macam Sahih Al-Bukhari. Ataupun dalam kitab Tarikh Al-Bukhari, ataupun dalam kitab ada Al-Bukhari bukan Sahih Imam Muhammad bin Ismail Bukhari seorang tau. Ada yang lain pun Bukhari juga. Macam Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi yang popular, yang penulis kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Tapi ada juga Imam Qurtubi yang lain, iaitulah Sahibul Mufhim, namanya Al-Qurtubi juga ujungnya, sebab dia daripada Cordoba. Kalau tuan-tuan pergi bermukim di Cordoba, tuan-tuan Qurtubi lah. Jadi tuan-tuan bermukim di Gomba, Al-Gombaki. Tak comel bunyi tuan-tuan. Tak comel kan. Jadi tuan-tuan carilah negara-negara yang sedap bunyi, tuan-tuan duduk situ, boleh panggil nama kan. So, jadi Qurtubi banyak jenis Qurtubi, At-Tabari ada banyak jenis Tabari, Bukhari ada banyak jenis Bukhari. Tuan-tuan kena tahu. Maka bila rujukan dia ditipu, ini tuan-tuan kena seni kita dalam memahami agama adalah macam kita menjaga nyawa kita dan agama kita. So kena ada usaha lebih untuk faham siapa ulama yang aku boleh pakai ni, yang aku rasa. Dan kalau boleh pakai dia, jangan pula taksub pula dia seorang je lah. Dah, kita kena ada sentiasa opening kepada ulama, infitah, terbuka-terbukaan untuk tengok yang lain juga, dapat maklumat. Yang penting juga akhlak kena tengok. Memang ada ulama dia alim betul, tapi akhlak zero. Yang jenis gini ni kebanyakannya ada ruang untuk syaitan menipunya. Maka yang ini tuan-tuan kena hati-hati juga. Walaupun hujahnya mantap, tetapi akhlak zero. Bukanlah zero, maknanya teruk lah, teruk. So jadi ini kena jaga-jagalah, sebab dia punya ilmu tu dekat tekak je maknanya, bukan dekat hati. Baik, kemudian jadi jawapan dia berlambak tuan-tuan dalam internet dan perbincangan. Kalau tuan-tuan tanya saya, payah nak cakap sebab dia kena panjang hurai tapi tak menyelesaikan apa-apa. Baik, saya hanya berikan panduan sebagai orang awam apa tindakan yang perlu kita lakukan. Maka kalau ada orang yang melakukannya, buat. Ada yang sebahagian kumpulan akan kata bid'ah, sebahagian pula kata hadis sahih, tidak ada hadis sahih tentang surah Yasin punya kelebihan.
Ada pula ada yang kata kita baca surah Kahfi, tengok-tengok surah Kahfi punya hadis pun tak apa sahih juga. So jadi akhirnya nak baca surah apa ni? Bacalah apa-apa surah, kan? Jadi bacalah apa surah. Kemudian yang kata tak ada, tak sahih, tak apa, ada pula kumpulan ulama yang kata tapi asalkan dia dhaif, tapi at least dia ada. Dhaif pun dalam fadail amal boleh buat. Tak apa. Kalau itulah keyakinan dia, kita tak payah nak komen dia, nak marah dia, nak ingkar kepada dia, sebab dia tidaklah masih beramal dengan hadis dhaif. At least dhaif, bukan mungkar, bukan hadis maudhu', ya.